Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku lagi, Saifuddin Hamizan, dalam channel YouTube Saifuddin Hamizan. Okey, baiklah, pada kali ini aku nak bahaskan review sikit cerita tentang Beauty and the Beast. Okey, tajuk filmnya adalah Beauty and the Beast pada tahun 2017. Dah lama dah tapi aku baru tonton. Sebenarnya aku baru tonton sebab aku banyak tengok video-video ulasan psikologi daripada ikon yang aku sanjung dan aku hargai, iaitu Dr. Jordan B. Peterson. Ketika mana beliau setiap kali cerita tentang macam mana perempuan prefer kepada lelaki, dia akan analogikan filem ini sebab dalam filem ini ada beberapa part scene yang menonjolkan sisi-sisi penting dalam psikologi personality. Jadi dekat situlah, dan beliau seorang yang sangat passionate dalam psikologi individu. Sudah tentulah beliau banyak menganalogikan filem ni. Okey, filem ini dilakonkan watak utamanya oleh Emma Watson dengan lakonan Belle, tak tahulah Belle ke Belle tapi disebut Belle, Dan Stevens sebagai The Beast, Luke Evans sebagai Gaston, Josh Gad sebagai Li Fu, Emma Thompson sebagai Mr. Puss, Ewan McGregor, Lumiere dan sebagainya lah. Dan diterbitkan oleh director dia adalah Bill Condon pada tahun 2017. Okay, kita tengok pada ulasan IMDb, 7.1/10 dibagi markah. Rotten Tomatoes bagi 71% dan Metacritic bagi 65%. Dan Google user secara umumnya suka filem ni sebanyak 86%. Jadi itu tentang sedikitlah latar belakang filem ni. Dan aku nak pergi kepada apa scene yang ada dalam cerita ni dan apa sinopsisnya dalam cerita ni. Dia mengisahkan tentang seorang prince pada zaman dulu kala yang duduk di satu singgah sana, istana yang besar. Ni kisah dongeng zaman dulu dekat barat lah. Dia duduk kat situ dan dia single, dan dia ada kerabat-kerabat dia lah. Dia ada pekerja-pekerja dia. Biasalah dalam istana kan, kita dah nampak benda tu typical. So pada satu ketika dia tengah menari-menari, dan cerita ni musical dan dia tengah menari-menari tu, tiba-tiba ada seorang nenek tua yang berwajah tua, kerepot dan sangat menakutkan. Nampak buruk lah muka dia. Dan dia minta pertolongan kepada prince tu. Tapi prince ni dia seorang yang angkuh, belagak, sebab dia lah dah hidup senang kan. So dia tolak perempuan tu, dia suruh belah pergi, dia usir perempuan tu supaya dia boleh teruskan majlis dia. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba perempuan tu rupa-rupanya dia adalah ahli sihir. Tak tahulah dia datang pada mana. Tiba-tiba dia berubah, wajah dia jadi seorang gadis yang cantik, yang sangat menawan. Okey. Dan bila dia jadi gadis yang cantik, prince tu terkejut lah. Tadi tengok macam tak cantik kan, buruk kan. Sekali dia sumpah. Okey. Nenek tadi yang telah berubah wajah dia sumpah kepada lelaki tadi menjadi The Beast. Dan seluruh anggota-anggota dalam istana tu, tukang masak ke, pembantu peribadi ke, orang kanan dia ke, semua tu jadi barang-barang perkakas dalam rumah. Macam tempat letak air teh tu, kap, cawan, jadi piano lah, jadi almari lah, memang kelakar lah cerita ni. Dan bertahun-tahun lah jadi macam tu, sampailah istana tu dah tak meriah langsung dan penduduk larikan diri daripada istana tu dan menganggap bahawa dah tak ada dah, istana tu dah tak ada. Tapi aku pelik juga apa fungsi sistem istana tu kepada rakyat jelata. So aku tak tahu sangat sebab cerita ni dia just nak highlight The Beast tu sahaja. Dia tak highlight sistem politik dia apa semua tu, aku tak tahulah. So macam yelah, cerita dongeng kan. Jadi selepas dia disumpah, dia hiduplah bersendirian. Dan dalam sumpah mantra tu kata,
The Beast ni, Prince ni yang jadi The Beast ni, dia takkan berubah menjadi asal selagi dia tak ada orang sayang dia secara cinta sejati. So dia ni dah lah angkuh, belagak kan. So dia memang masa dia jadi prince pun dia tak nak cari perempuan, apa lagi dia jadi macam tu, buruk. So dia biarlah, dia macam dah putus asa. So pada tahun-tahun akan datang, di satu kota ada seorang perempuan yang bernama Belle. Dia ni cantik. Di dalam dominan hierarki wanita, dia top, dia paling atas. Dia mendominasi, iaitu dia seorang perempuan yang sangat cantik dan menawan. Dan orang kampung semua suka dengan dia. Dia baik, dia intelligent, dia matang, matured, dia bijak, dia pandai berpuitis. Tapi dia tak ada jodoh. Sebab bagi dia susah lah nak dapat orang yang mungkin boleh accept dengan dia dan dia boleh berkongsi value yang sama. Mungkin tak compatible ke apa ke. Jadi dekat tempat yang dia duduk tu ada seorang lelaki tau. Lelaki ni nama dia Gaston. Dia ni kaya, berpengaruh dalam society, kacak, perempuan semua suka dia lah. Tapi dia suka sangat dengan Belle. Tapi Belle ni tak suka dengan dia. Belle tak suka dengan dia. Nanti aku ceritalah sebab apa dia tak suka. Sebab mungkin sebab dia terlalu try hard ke apa ke kan. Nampak lah try hard dia tu. Jadi Belle tak suka dia lah. Dan pada satu ketika, bapak kepada Belle ni dia suka cari bunga kesukaan Belle tau. Lepas tu dia cari, dia jumpa dekat berdekatan dengan istana. Bila berdekatan dengan istana, dia kena serang dengan wolf, serigala. Bila kena serang dengan serigala, dia termasuklah ke dalam istana kosong tu. Dia ingat istana tu tak ada orang. Rupa-rupanya ada orang, iaitu orang-orang yang telah disumpah menjadi barang perkakas seperti perabot semua tu lah. Dan dia terkejut dan dia cuba larikan diri, tapi ditangkap oleh Beast. Beast anggap dia ni penjenayah lah, mencuri benda kat dalam istana. So bila dia kena tahan, kuda bapa si Belle ni pergi jumpa Belle. So Belle pun pergi dapatkan bapa dia balik dekat istana. Dan bermulalah di situ pertemuan di antara Belle dan The Beast. Jadi The Beast ni watak dia sangat pemarah, sombong. Mula-mula Belle tak suka dengan dia, tapi lama kelamaan Belle jadi jatuh cinta. Sebab di balik keganasan, nampak di luar macam ganas, macam garang, tapi di dalam hati The Beast tu adalah seorang yang baik hati. Sebab dia pernah selamatkan Belle daripada ancaman serigala. Dia protektif, dia gentleman, dia bijak, dia tak tipikal lah. So di sebalik nampak wajah dia yang garang, menakutkan, tak berapa handsome, tapi di dalam hati dia ada good side, kindness. Jadi aku nak ulas daripada segi perspektif psikologi dalam cerita ni. Kalau korang nak tengok review yang lebih detail, jangan tengok dekat aku je, pergi dekat pengkritik filem yang lain, mungkin ada. Tapi aku cuma nak cerita sikit je lah. Yang selebihnya aku nak cerita dari segi psikologi. Jordan Peterson kata yang Belle ni dia adalah perempuan yang cantik, matang dan bijaksana. Dan perempuan macam ni dia tak akan jatuh cinta dengan spesies macam jenis lah, type of man yang macam Gaston. Gaston ni luaran nampak charming guy, tapi sebenarnya dia psikopat. Dia seorang yang ada the darkness, the dark trait. The dark trait ni maksudnya ada 3 unsur dalam diri seseorang yang psycho. Iaitu yang pertama, dia narcissistic, pentingkan diri, selfish. Yang kedua, dia Machiavellianism, iaitu dia akan dapatkan macam mana sekalipun, dia akan cuba dapatkan dengan cara kejam sekalipun. Dan yang ketiga, psikopat. Psikopat ni kita tahulah, dia hierarki yang paling dalam dan paling ganas dalam
kejahatan diri manusia tu. Dan dalam violence dan evil, seseorang tu psikopat yang paling tinggi, tak ada empathy. So lelaki watak Gaston ni, Jordan Peterson kata dia ni macam orang yang psycho lah. So perempuan yang matang, dia boleh detect benda tu, ada nilai narsistik tak dalam diri orang tu. Kalau korang tengok, nampak lah yang dia terlalu menzahirkan kelebihan diri dia dari segi luaran, superficial. Sedangkan perempuan yang macam Belle, yang matang, matured, cantik, dia tak suka pun lelaki yang lebih kepada luaran, dia nak dalaman macam mana. Jadi yang watak si The Beast tu ada ciri-ciri yang diperlukan oleh Belle, iaitu dia monster, nampak ganas, nampak tegap, tetapi di sebalik itu, the behind of this, di sebalik itu dia seorang lelaki yang baik hati, jujur, bijak, intelek. So kat sini menarik lah. Sebenarnya perempuan yang, tak semua perempuan suka yang lelaki-lelaki yang acah-acah, good kat luar kan, yang acah-acah bagus kat luaran dia, tutur kata yang manis, jual dengan bahasa-bahasa yang puitis. Tak, sebenarnya ada perempuan yang cantik, yang berkualiti, yang suka lelaki yang luaran nampak biasa saja, tetapi dia prefer kepada dalaman seseorang tu, sebab dia ada side. Kalau ikut teori Matthew Hussey, orang macam Belle ni, dia suka lelaki yang ada unique pairing. Maksudnya lelaki yang tidak statik kepada satu benda, tapi dia ada side yang menunjukkan adanya desire. Dan perempuan akan lebih desire kepada orang yang ada sedikit keistimewaan di belakangnya. Bukannya kejar lelaki yang the bad boy kan, yang macam kita tahu tu lah. Bukan, hanya perempuan tak matang je yang akan kejar bad boy. Itulah macam aku cakap, perempuan yang matang dia boleh detect orang yang ada the dark side. Tetapi perempuan yang tak matang, perempuan yang tidak cukup dewasa, dia akan terpengaruh dengan lelaki yang charming guy, dekat luaran nampak very too much superficial, overzered, okay, terlampau-lampau memaparkan sisi luaran dia. Jadi itu yang membezakan perempuan yang matang dengan perempuan yang belum dewasa lah. Okay, jadi itu saja untuk ulasan aku. So filem ni bagus lah untuk siapa yang sedang mencari jodoh, siapa yang sedang mencari sisi kebaikan dalam diri dia. Korang kena tengok dan enjoy. Okay, terima kasih.